Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Tugas edisi tengah hari 22 Mei 2021 bersama saya, Janet Bennett. Tumpuan berita. Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin meminta Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk membina tempat letak kereta bertingkat dalam bangunan tambahan Hospital Miri yang sedang dalam pembinaan. Menurutnya, kemudahan itu tidak termasuk dalam skop projek berkenaan, namun menegaskan ia perlu disediakan bagi mengurangkan kesesakan di hospital itu kelak. Jadi saya mintalah pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memasukkan juga satu projek tambahan lagi, iaitu projek pembinaan multi-story car park, iaitu tempat letak kereta bertingkat. Dan selain daripada itu, apabila projek setiap ini memang akan menghadapi juga kesesakan lalu lintas. Jadi jalan-jalan ke hospital ni, jalan besar ni perlu juga dilebarkan menjadi 4 lorong ataupun dual carriageway. Ini juga satu keperluan. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke projek pembinaan bangunan tambahan Hospital Miri pada Khamis. Projek bermula pada 25 Jun 2020 dan dijangka siap pada 18 Oktober 2023, kini telah 4.10% siap dengan kos melebihi 289 juta ringgit. Terdahulu, Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak mahu Hospital Miri ini dinaik taraf setaraf dengan hospital di peringkat negeri sebaik sahaja ia siap nanti. Supaya Hospital Miri ini dapat dipertingkatkan menjadi hospital untuk wilayah utara Sarawak, iaitu setara dengan hospital tingkat negeri di Semenanjung Malaysia. Beliau juga berharap Hospital Sibu dan Hospital Bintulu juga dapat dinaik taraf setanding dengan hospital di peringkat negeri sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada Hospital Umum Sarawak dan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Berita seterusnya, Jabatan Kerja Raya JKR diminta mengambil langkah segera dengan memasang kanvas di kawasan lereng bukit bagi menghalang kejadian tanah runtuh yang berlaku di Kampung Bukit Kota berulang semula. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, pemasangan kanvas perlu untuk menstabilkan kawasan runtuhan daripada terus susur apabila hujan lebat di samping untuk menjaga keselamatan pengguna jalan raya. Jadi kita harap pihak JKR yang mempunyai kuasa untuk kawasan ini supaya diletakkan kanvas untuk sementara waktu untuk diadakan penyelesaian jangka panjang. Begitu juga dengan tanah runtuh di kampung Pahlawan ini, yang berdekatan dengan sebuah rumah. Tapi kita dah membuat penyelesaian awal, meletakkan kanvas. Terima kasih kepada JKR. Beliau berkata demikian semasa melawat kawasan tanah runtuh di Kampung Bukit Kota pada Khamis. Ekoran kejadian itu, Jalan Buang Siol yang menjadi laluan utama masyarakat di Limbang terpaksa ditutup sementara waktu untuk kerja-kerja pembersihan. Dalam melawatan itu, Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota memberitahu beliau akan mencari jalan penyelesaian jangka panjang bagi menangani kejadian tanah runtuh di kawasan itu. Di dua-dua kawasan ini saya akan mengemukakan permohonan untuk penyelesaian jangka panjang. Dan bukan itu saja, kita juga minta peruntukan untuk kawasan-kawasan yang berpotensi untuk tanah runtuh, terutamanya di sepanjang jalan Buang Siol, Jalan Pendaruan, ini Jalan Jalan Kubu dan sebagainya, dan juga kawasan-kawasan perumahan dan juga kawasan-kawasan sekolah. Ujar beliau lagi, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD juga telah diaktifkan bagi menangani isu banjir memandangkan keadaan hujan dan cuaca yang tidak menentu ketika ini. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak telah menyuntik peruntukan sebanyak 1.5 juta ringgit untuk memacu sektor pertanian di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Rajang.
Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak merangkap adun Kuala Rajang, Datuk Len Talif Saleh berkata, peruntukan dalam bentuk peralatan pertanian itu akan diagihkan kepada penduduk di kawasannya dalam masa terdekat. Berbincang dengan pegawai dari Jabatan Pertanian, iaitu mengenai dengan bantuan pertanian kepada warga di N41 Kuala Rajang, di mana Kerajaan Negeri telah memperuntukkan 1.5 juta kepada N41 untuk warga di kawasan ini terlibat di dalam pertanian. Jadi peruntukan ini sudah siap, akan diagihkan dalam bentuk bekas barang-barang tanaman dan akan diagihkan di dalam masa terdekat. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual selepas menyerahkan sumbangan peralatan pelindungan diri PPE kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Serikeh pada Jumaat. Menyentuh mengenai projek naik taraf Pantai Belawai, Datuk Len berkata, projek yang hampir siap itu bakal menjadi tumpuan pelancong yang berkunjung di kawasan itu kelak. Pantai Belawai, di mana peruntukan 3 juta telah dijanjikan oleh Jawatan Menteri 4 tahun yang lepas, dan insyaAllah ianya akan siap pada hujung bulan Juli. Menambah kebanyakan Pantai Belawai ini merupakan satu destinasi pelancongan, dan kita haraplah selepas gejala COVID ini dapat kita atasi, dan kita akan banyak pengunjung di Pantai Belawai. Beliau turut berasa gembira selepas projek jalan di kawasan Sebayang kini sudah siap sepenuhnya meskipun berlaku sedikit kelewatan. Residen bahagian Serikeh, Felicia Tan, menerima sumbangan PPE itu di Dewan Suara Serikeh yang dijadikan sebagai pusat pemberian vaksin. Laporan di Tatau, Polis Diraja Malaysia PDRM daerah berkenaan menasihati penduduk di Rumah Panjang agar mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan kerajaan semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan sambutan gawai nanti. Ketua Polis Daerah Tatau DSP Jen Riz berkata pihaknya telah menubuhkan sebuah task force yang akan membuat pemantauan di Rumah Panjang untuk memastikan SOP ini dipatuhi. Untuk makluman, pihak polis nak teragak-agak akan mengambil tindakan kompaun untuk mana-mana ataupun ngagai mensia mayuh yang melanggar SOP itu. So nasihat daripada IPD Bintulu, IPD Tatau, harap ke kita semua mesti mematuhi SOP maya gawai itu. Hati uliah kita nyambut sebab ruang bilik kita empu aja. So tindakan kita akan tindakan tegas akan diambil ngagai mana-mana bala ke melanggar SOP itu. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas melakukan pemantauan SOP PKPB di Rumah Mat Sampai, Separai Tatau pada Jumaat. Sementara itu, pemangku pegawai daerah Tatau, Kelvin Ligong, ketika ditemui meminta masyarakat Iban yang menyambut perayaan gawai meraihkannya mengikut norma baharu dan mematuhi SOP yang ditetapkan. Jadi kita dekat nemu pengawal rami gawai atau kegawai dekat Lintu nak lama lagi. Jadi aku dekat madah ngelalau bala mayuah ti uliah tukar cara kita nyambut atau ke ngau norma ke baru. Yang nadai bergelumuk ngau ura bukai. Lebih lagi bakal kegawai dekat datai kita seminak di Kemendar kurang ngintu hari gawai seminak sehari aja. Artinya tadi kita seminak tahu ngintu hari gawai bak bilik derimpu. Nanti baru rumah pasar atau ke perumahan kita seminak di Kemendar ngintu dalam ruang rumahnya aja. Kita nak tahu ngangau dari luar atau ke ngangau sepiak ngabang. Tambah Kelvin lagi, orang dari luar juga tidak digalakkan balik ke Rumah Panjang semasa gawai dan majlis perkahwinan, upacara meri anak mit mandi dan sabung ayam tidak dibenarkan. Sementara itu, semua tuai rumah dan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di peringkat kampung dan Rumah Panjang dinasihatkan untuk mengaktifkan kepolisan komuniti dengan memantau SOP di kampung dan Rumah Panjang masing-masing. Beralih ke laporan COVID-19, Sarawak mencatatkan jumlah kematian tertinggi pada Jumaat dengan 8 kes dilaporkan untuk meningkatkan jumlah angka korban kepada 247 orang.
Menurut Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, sebanyak 612 kes baharu juga direkodkan menjadikan jumlah keseluruhan kini meningkat kepada 40,871 kes. Butiran kes mengikut daerah adalah seperti berikut. Sementara itu, satu kluster baru diisytiharkan iaitu kluster Jalan Simpang 3 Kuching, manakala 4 kluster tamat iaitu kluster Bulatan Aman Sibu, kluster Kampung Binyuk Kuching, kluster Jalan Puncak Borneo Kuching dan kluster Jalan Bintulu Sibu Tatau. JPBN Sarawak turut mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bagi Rumah Rimbun, Sungai Kelampai Seratok bermula 21 Mei 2021. Manakala beberapa kawasan telah ditamatkan PKPD, iaitu seperti yang tertera. Manakala di Lawas, program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa kedua yang diadakan di Institut Latihan Islam Malaysia, Pejabat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, daerah Lawas telah bermula pada Khamis. Temubual Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bersama penerima vaksin mendapati kebanyakan mereka yang menerima vaksin COVID-19 melahirkan rasa syukur kerana telah menerima suntikan. Menurut salah seorang penerima, Awang Ibrahim dari Airport View Lawas, beliau amat bersyukur kerana telah melengkapkan dos suntikan dan menggesa orang ramai khususnya di Lawas untuk segera berdaftar bagi mendapatkan vaksin. Saya rasa bersyukur kerana telah mendapat dos yang kedua. Bagi saya ini amat penting untuk menjaga diri saya sendiri dan juga orang lain. Dan saya harap juga semua yang belum menerima vaksin ini berbuat dengan segeralah untuk kepentingan kita dan juga masyarakat. Sementara itu, Yong Kong Ti dari Kampung Sloting Lawas memberitahu beliau tidak mengalami sebarang kesan sampingan sebaik mengambil kedua-dua dos vaksin dan berharap orang ramai tidak terpengaruh dengan berita palsu mengenai kesan vaksin. After my first dose, I feel nothing, no side effect. And then second dose, I come today. In the second dose, I feel that some pain at my left hand, and I feel that I have no fever, nothing, but I don't know, but now okay, I feel I'm steady. I hope other people can come over and have their vaccine for the first and second dose. Yes. It is better to vaccine, better than no lah. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.